Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh pertama kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama hadir dalam kuliah pagi Jumaat. Dan sebagaimana biasalah dekat setahun kita berkuliah dengan SOP COVID-19. Abang ingat mula-mula dulu tak ada orang, tapi selepas beberapa bulan ni, akhir-akhir ni kita panggil beberapa orang-orang terdekat untuk hadir. InsyaAllah kita doa semoga usaha kita untuk lawan COVID-19 ni akan berakhir, insyaAllah. Kita pekat doa lah ramai-ramai. Musibah ni sebagaimana kita belajar agama lah, dia tidak berpanjangnya. Sebagaimana sihat tidak sihat 24 jam, tidak sihat sampai mati, dia akan mari musibah. Begitu juga musibah lebih mudah lagi untuk pergi. Kok mana pun kita kena yakin bahawa hidup ni penuh dengan nikmat Allah Ta'ala. Jara-jara Tuhan wak hari musibah. Tu pun kita belajar bahawa musibah ni Allah Ta'ala wak hari mungkin nak kena kita. Musibah ni kita panggil cara Allah Ta'ala nak takdib, nak didik kita. Nabi SAW sendiri, Nabi kita ni, Nabi kita sebut kan, kita ngaji Isra' Mi'raj sehari dua ni, antara biasa kita dengar ustaz dia sebut ialah Rasulullah SAW bersabda, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala jun ajar adab, Allah Ta'ala jun didik aku. Sebab aku ni pada lahir ni tak ada siapa boleh didik aku, sebab tak ada belakang. Masa aku nganu ayah aku tak ada dah. Mak Siti Aminah melahirkan aku tak lama. Dah 9 tahun. Dalam 9 tahun ni tidak Siti Aminah didik. Sejak je. Hak didik ni orang lain pada pasir, Halimatus Sa'diyah. Jaga Nabi masa kecil. Lepas tu tok dia pula si Abdul Muttalib tak sampai umur 8 tahun, baru masuk juz 1 juz 2 kita panggil mati. Jadi siapa hak didik Nabi sebenarnya? Siapa Nabi ni boleh jadi orang yang paling agung? Ya, bila tak ada orang lain kecuali Allah. Allah didik Nabi, Allah Ta'ala sendiri. Sebagaimana Nabi-Nabi lain lah. Wastana'tuka li nafsi. Nabi Musa sendiri, hey Musa, aku buatmu ni untuk diri aku. Walaupun mukmu nakmu, sedihnya muk kerana terpaksa letakmu dalam sungai ni tu kan. Sedih muk. Kenapa? Kerana terpaksa lepas anak lelaki dia takut kena bunuh. Tapi tak apalah, mak tu sedih sama anak dia kan. Tapi aku buatmu tidak untuk mak. Aku buatmu ni Musa untuk aku. Ada urusan aku sendiri. Begitu juga Nabi SAW. Dan bila Allah Ta'ala sebut cerita Nabi, Allah Ta'ala didik ni, lagu mana Allah Ta'ala jaga Nabi? Jaga dia dengan kehidupan penuh masalah. Kalau kita kan, masa kecil tu Nabi macam-macam musibah. Ada macam-macam masalah mari. Tak ada mak, tak ada ayah kan. Jadi sepanjang Nabi hidup tu, siapalah Nabi besar, Nabi jadi Nabi, kehidupan Nabi SAW ni
bersilih ganti di antara time senang dengan time susah. Jadi apa Allah Ta'ala buat Nabi ni susah hidup? Ya, dia tak ada cerita lain kerana takdib. Kerana kita panggil nak ajar. Tak, kalau senang semua tak jadi ajar dia. Walaupun Allah Ta'ala boleh buat. Ada. Tapi cara Allah Ta'ala didik hamba dia, manusia atas dunia ni, nak suruh manusia ni khabar tidak dengan cara sihat. Tidak dengan cara banyak harta. Kerana sihat, bawa harta ni jadi galik. Galik dengan dunia lah. Tak panggil. Dunia ni, kalau kita sihat, banyak duit, syurga selalu. Dah. Jadi syurga selalu dunia ni. Sebab tu Allah Ta'ala ayat-ayat kafir ni, dunia ni syurga bagi dia. Dah. Tapi aku tak say. Aku tak say jika orang mukmin ni perasa bahawa dunia ni syurga. Kalau dia orang mukmin ni perasa dunia ni syurga dia, tak carilah dia akhirat ni. Pakai duk saya ke hidup kita panggil. Tak say mikir mati. Kenapa? Kerana saya nak tinggal dunia hak syurga dah. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala tak say lagu tu, Allah Ta'ala nak bagi hak mahal lagi, syurga hak sebenar, syurga hak akhirat tu, maka Allah Ta'ala buat sesuatu yang menyebabkan mudah bagi manusia ni khabar, sedar. Cara dia, Allah Ta'ala tarik harta, Allah Ta'ala tarik kesihatan, Allah Ta'ala tarik ke tu tarik ni. Marilah kita panggil musibah. Sebelum mari musibah besar lah. Musibah besar kita panggil musibah mati. Mati tak ada dah lah. Ada kita akan ada hari besar. Gitu apa semua. Cerita Covid sanilah. Kita start Covid dah. Jadi kita kena yakin gapo hak kerajaan buat ni adalah usaha terbaik. Ada siapa PK saya dua ni kena cocok vaksin. Bulan lepas kerajaan isytihar darurat. Macam-macam lah orang kata. Tapi tak apalah, manusia dia kecek berlaku. Tapi kita ambil hak asas hak kerajaan royak. Semua ni adalah untuk memastikan kita bebas daripada bencana COVID-19 ni, dan kita boleh balik asal sepos sekala. Jadi kita tersedut balas lah. Lamaknya nak mayar rapat sah. Ada. Tersedut balas. Kerana time musibah kan. Time musibah ni time sakit. Macam orang sakit lah. Orang sakit di hospital memang dia neng, Allah, lama dah aku tak boleh bang, tak boleh duk cacat boleh mayar. Rindu kalau sekala kan nak marah kata email, nak baca panjang, nak sujud cepat, nak duk cakap. Tapi bila Tuhan tak uri sungguh, tak boleh duk cacat kerana sakit, rindu. Ramai mana hamba jumpa orang yang sakit, orang tua lah biasa. Dah, dia semaya tak boleh sujud. Tak boleh sujud. Teriak kenapa? Kerana sedih tak boleh sujud. Nak sujud tak boleh kan? Tubuh tak sihat. Kita panggil. Patut sah kalau maya tak sujud. Jadi dia sah lah. Ada kenapa? Kerana tahan sakit tu ada cara semaya dia. Dan pahala dia serupa dengan pahala masa sihat. Syarat dia maya jugalah masa sihat. Ada. Patut kita kena maya juga masa sihat. Jadi dalam keadaan sakit ni kita dapat pahala serupa. Hujan turun. Pagi tak ada hujan tu lebat kan. Tak boleh pergi masjid. Kita bayar di rumah misalnya. Kerana lebat sangat tak boleh nak pergi. Lepas tu boleh pahala sama mana? Boleh pahala supaya bayar di masjid juga. Tapi kerana apa? Boleh pahala di rumah bayar je. Dia kerana terhalang oleh halangnya. Ada. Terhalang oleh halangnya. Kita terpaksa semaya di rumah. Musafir nak bayar masjid tak boleh. Allah Ta'ala beri semaya 2 rakaat. Qasar jamak. Pahala dia tak berubah walaupun sikit pun. Kenapa? Kerana ada halangnya. Begitu juga cerita Covid ni. Tak sedar usia apa? Setahun dah usah. Tak kes setahun. Tak kes setahun. Bapa kalau 2 tahun pun. Bapa kalau 3 tahun pun. Selama mana dia adalah halangnya, yang disebut oleh syarak, menghalang kita daripada buat ibadah serupa dengan masa aman, amal tubuh badan, amal sekitar ni, maka pahala serupa jalan. Rasa kita ikut hukum syarak kita panggil. Cuma sebagaimana orang sakit mengimpikan sihat, kita pun sebutir Malaysia ni ada setahun lebih dah duduk main Covid ni. Kita pakat doa lah. Kita pakat doa semoga bebas insya-Allah. So yang keduanya apa ni, oleh kerana kita ni duduk bulan Rejab, dan kemarin ada orang kita panggil pakat ingat berlaku kehadiran Isra' Mi'raj ya bulan Rejab ni. Eloklah Ustaz Fadil Ustaz Syafiq ni pun sebut mengenai cerita Baitul Maqdis. Berkait juga dengan Isra' Mi'raj ni. Tambah sekian insya-Allah, semoga kita memberi apa ni, ilmu yang bertambah-tambah pada kita,
berkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nak sangat kenal Nabi. Ada nak sangat kenal Nabi. Apa nak kenal Nabi jak pada kerana kita nak tahu hebat setara mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak rasa Nabi ni hebat, apa ke agama kita tak rasa hebat? Ada. Nak kecek lagu mana bab agama? Nak kecek lagu mana bab Allah? Kita nak kecek bab Tuhan kita, nak kecek lagu mana kalau dalam masa kita kecek tu tak sebut Nabi. Dia mau kenal Allah Taala kok mana? Dia mau kenal agama Islam kok mana? Kalau dia mau tak kecek bab Nabi, dia mau kecek ngarut lah. Siapa kecek mengenai Allah, tak ada Rasulullah dalam cakap dia, ngarut. Siapa cakap mengenai agama, tak ada Nabi, ngarut. Kenapa? Kerana dua ni tak mari kecuali melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagu tu? Jawab dia kerana tu hewak gitu. Tuhan tak sewi kita ni kenal dia kecuali kena mari ikut Nabi. Kalau kita buat agah tak kenal Nabi, pak Tuhan kita tak kenal. Jadi mahal Nabi duduk situ. Jadi oleh kerana kita ni sayang ke agama, kita orang sayang ke agama, tak dapat tidak kita kena ambil jalur dia, jalur kok mana ni menuju Allah, jawab dia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu sungguhlah bagi siapa hok kenal Nabi ni tak dah pemimpin lain. Marilah pemimpin bisa sama mana pun dia jadi tawar habis. Kenapa? Kerana tak akan sama. Batas tubuh Nabi, cerita dia tak daripada lahir sampai mati, isi kandungnya hok dia bawa kita, kecerahan bersinarnya hidup Nabi ni kita tak jumpa. Walaupun Nabi ni 1400 tahun dah, tapi nak cari seorang pemimpin depan mata kita ke ataupun dalam buku hok mati dah ke dikarai buku dia mengenai dia ni, kita nak cari orang duk setuh cerita hidup dia ni kopeh-kopeh halus-halus pun nak cari supaya para penulis, ulama-ulama tulis, para sahabat cerita bab Nabi ni tak ada. Nabi ni sampai masuk bilik air, sahabat kita tengok. Mungkin kita tengok Nabi bilik air, kita tengok Nabi jalan lagu mana, masuk kok mana, tubik lagu mana. Sampai situ dah ditulis dalam kitab sirah. Dak makan Nabi lagu mana, tidur dengan isteri lagu mana, isteri dia cerita lagu mana. Semua tu boleh tak kita bayar ada seorang pemimpin hok supon orang cerita bab Nabi, daripada tak ada. Ada pemimpin ni daripada semua, kalau kita buka buku lah, pemimpin Amerika ke pemimpin apa, dia cerita apa? Cerita bagai-bagai besar hak besar lah. Ada pemimpin negara kita, Perdana Menteri, menteri besar. Kalau kita buka buku, cerita dia adalah cerita benda-benda pelik hak besar-besar. Projek gapo dia buat untuk negara. Untuk sikit je dia setuh menaiki hidup hari masuk ceng. Kenapa? Kerana orang tak tahu mana bagai-bagai hak kita panggil. Cerita tak apa, tak cerita tak apa. Kenapa? Aku hidup cara aku kampung dengan keluarga kita. Ada. Tapi kita nak tahu cerita dia, cerita mengenai negara. Hebat dia dalam ilmu ni sekian-sekian. Besar. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala buat kan. Dia jadi ikutan dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Dia semua perkara ni besar-besar belaka. Nak tidur. Siapa pun boleh tidur. Tapi kalau mu nak tidur Allah Taala kena, mu kena tiru Nabi. Lagu mana nak tidur? Nabi. Dah, nak makan. Apa supaya boleh makan atau seduk tirulah orang. Makan cara kita lah. Dah. Makan pun besar juga. Kalau mu nak makan hari ni sampai ke syurga, kita panggil nak berkat. Makan pagi ni, biar makan pagi ni ada dia juga di syurga, makan pagi di syurga. Soalah gitu. Lagu mana cara je? Dia kena tiru cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua ni lah Nabi. Orang yang kenal Nabi, amba sebut saat ni kan. Orang yang kenal Nabi hilang tawar habis segala jenis pemimpin. Pakai biarlah dia pemimpin kita, tapi kita tiru dia ni pun kalau nak suka ke pemimpin kita ni pun selama mana pemimpin tu serupa dengan Nabi. Kalau pemimpin tu hebat tapi tak serupa dengan Nabi, tawar lalu. Ada hebat dia, memang baguslah. Tapi kan dia tak kenal ke Nabi. Tawar selalu orang Islam. Sebab itulah dalam agama kita diminta untuk hormat pemimpin dua. Dia panggil ulil amri. Kita ngaji bab ulil amri. Dua dia.
Ulil amri kalau kita faham agak pemimpin politik ni lah jaga negara. Tapi dalam agama tak. Pemimpin politik itu sah. Dia ada sah lagi pemimpin. Walaupun dia tidak memimpin politik, tapi dia adalah pemimpin kita. Siapa dia? Tok Guru. Ulama. Ulama dia masuk dalam ulil amri. Kenapa? Kerana ulil amri ni kalau ulil amri saja berona. Ada masa-masa ulil amri hak merintah ni tak jadi. Kalau mu ikut dia punah pah kamu. Maka kena ada dalam hidup kita ni ulil amri yang kekal. Yang kalau hak ni punah, ada ulil amri lain. Allah Ta'ala akad darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akad orang berimeh. Orang berimeh biasalah. Ada kita ngaji memang kita duduk kerja imeh kan. Tapi selagi Allah Ta'ala akad darjat, orang berilmu. Tak ada orang berkuasa. Orang berkuasa duduk di ulil amri tadi. Tapi orang berkuasa ni ada berona. Time-time dia nak berona. Pada masa tu, mu kena ikut hak tak berona, iaitu para ulama yang berimeh pada Allah Ta'ala. Jadi, sebab itulah Islam ni, atas dunia ni sama ada dia merintah, macam Nabi, sama ada Nabi duduk di Madinah, merintah, ataupun Nabi duduk Mekah, tak merintah. Dua-dua jadi belakang. Bukan sahabat hak duduk Mekah tu lah hak bisa. Kita panggil golongan muhajirin ni kan. Walaupun Nabi tak merintah, tapi dengan sebab Nabi ni memimpin Mekah, dia pimpin tanpa kuasa, dia berjaya melahirkan orang-orang hebat. Ada, yang akhir sekali Nabi bawa orang ini, para muhajirin, Abu Bakar dengan gugu dia ni, bawa pergi Madinah. Nabi guna mereka ni, hak Mekah saat ni guna untuk membangunkan Madinah. Sehingga Madinah lahir bersama dengan sahabat-sahabat baru kan, golongan Ansar ni menjadi sebuah negara yang betul-betul menjadi negara terbaik sampai kiamat. Itu kita panggil bisa, kita panggil cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan semua, kita sebut ni untuk kita nak masuk sikit, ada setengah jam lebih lagi dah, untuk kita nak masuk sikit mengenai Isra dan Mi'raj. Mau sebut sana ni kita kena gali dah, gali cerita Nabi, gali dalam Quran, gali dalam hadis. Dan bila kita baca Quran ni, kita akan jumpa ayat. Ayat pertama berkait dengan Isra Mi'raj, ataupun Isra, iaitu surah Isra lah. Surah Isra ni dia panggil surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Subhanalladzi, surah Subhanalladzi. Kita baca ayat tadi kan, ayat pertama. Jadi ayat pertama ni lah nak jadi nama surah, iaitu perkataan Asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. So ayat je. Cerita Isra ni kan panjang. Ada. Kita ngaji sehari tak habis, ustaz tak cakap ulah, baca hadis, baca cerita. Panjanglah cerita dia. Cuma dalam Qurannya ayat. Kalau dalam kepala kita hak jenis jahil kat baca, tak penting mana Isra ni, penting gitu ya. Kenapa? Kerana Tuhan sebut sekali ya dalam ayat Quran. Ayat je. Kalau penting mesti Tuhan sebut banyak tempat kan. Supaya cerita Bani Israel, Nabi Musa ni lepas surah ni. Baru nampak mahal cerita Nabi Musa tu sebab acak kali. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Kenapa? Kerana demo tahu mana ayat jadi murah. Jawab gitu je. Ayat Quran ni kalau demo pindah sehuruf ya, demo jadi kafir lalu. Tak gitu kita ngaji kan. Bukan setakat ayat, bukan setakat surah. Kita ambil Quran tu, kita pergi ambil kita nak baiki ayat Quran ni, kita pun rasa malas nak terbaik. Kita pun ambil robah, tersapu. Ni Quran sebenar kita kata, tak ada huruf alif. Kafir lalu. Kenapa? Kerana kita panggil kita telah merosakkan ayat Quran yang diterima sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis Quran. Jadi tak mahal ayat ni. Dah satu perkataan boleh menyebabkanmu jadi kufur dengan Allah Taala. Maknanya Quran ni tak apa semua adalah besar, adalah agung. Sebab itulah Allah Taala nak mudah kita faham. Dia tanya kita, Nabi tanya, surah gapo besar hebat.
Nah, kita kata surah Al-Fatihah. Betul. Ada surah Al-Fatihah. Ada lagi tak? Kita panggil pendek ya Al-Fatihah, tapi dia ni ummul kitab dah. Induk, sebutir Quran. Ada. Lepas tu ayat gapo hok bisa sekali. Pasal ni surah ke? Ayat gapo? Ayat ni hok tidak surah lah. So ayat dua ayat. Hok gapo hok bisa mahal sekali. Cari ayat kursi. Ya, pendek je ayat kursi ke? Ada lagi hok pendek. Tapi ada lagi gapo dia? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Membaca boleh sepertiga. Kita letih doa mengatuk, nak baca mengatuk, nak tidur. Tapi kita tak baca lagi Quran hari ni. Kita amalan kita baca Quran. Tapi mengatuk. Kalau baca pun jadi makruh. Tak kena buat jadi haram. Kerana baca raib menera. Kan ulama kata kalau mengatuk asal baca Quran lah. Ada setan masuk kok menera kok mengatuk mu akhir sekali mu baca mengarut kok lain. Tak khabar-khabar. Berhenti. Lepas tu lagu mana? Musudah dengan Qul huwallah. Baca 3 kali. Itu mahal Quran kan? Jadi tuan-tuan semua, walaupun nak sebutnya, walaupun cerita Isra ni ayat dalam Quran, beliklah ayat mana, beliklah ulama tafsir mana dia bergantung ayat ni kan. Tapi cerita dia mahal. Ayat ni telah disyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi syarah melalui hadis lah. Bila kita baca hadis, baru kita jumpa banyak cerita dia. Untuk nak kemah, nak syarah ayat sebutin. Itu Isra. Kemudian ulama kita bahas. Oleh kerana ayat pertama ni hanya menyebut mengenai Isra, perjalanan Nabi malam hari daripada Masjid Mekah sampai Masjid Baitul Maqdis ni. Mana daripada masjid atas bumi pergi ke masjid atas bumi juga. Jarak beribu kilometer ni. Bisa dianya 1000 kilometer ni jadi semalam ni. Malam ni sekejap kan? Nak ayat sekejap. Maka ulama kita cari mana ayat Quran hak cerita Nabi nak hilang ni. Ada. Kita panggil Al-Mi'raj. Maka belik Quran jumpa ayat juga ada. Tapi tidak disebut secara jelas sebagaimana ayat 1 surah Al-Mi'raj. Surah Al-Isra tadi. Mana Tuhan tak sebut, Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran ni perkataan Al-Mi'raj. Tapi disebut oleh hadis. Ayat mana dalam Quran? Dalam surah An-Najm. Kita buka Quran kan? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najm ni An-Najm ni biasa kita baca surah ni ustaz-ustaz kita duk syarah ayat depan. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi ni dia tak kecek ikut sedap mulut dia dah. Tapi hak Nabi kecek ni in huwa illa wahyun yuha. Hak Nabi kecek ni kira wahyu, kan? Kita banyak baca ayat maksud ustaz-ustaz ada sebut. Tapi bawah lagi Allah Taala sebut cerita bagaimana Nabi jumpa Jibril alaihi salam. Nabi jumpa Jibril dengan wajah Jibril hak sebenar. Nabi jumpa Jibril ni sama-sama kan? Tapi kita ngaji bahawa Nabi jumpa Jibril masa Jibril waktu wahyu ni Jibril tidak turun dengan rupa parah dia hak sebenar. Jibril yang besar, cukup besar, bersayap berapa ratus sayap Jibril ni kan. Tak padan nak Jibril nak jumpa Nabi dengan Nabi hak kecil-kecil ni manusia. Maka Jibril bila dia turun nak memudahkan dengan izin Allah Taala, Jibril akan turun tidak dengan wajah dia sebenar. Biasanya dengan manusia lah. Sebagaimana Nabi jumpa saya manusia, begitu juga Jibril. Lebih kurang Nabi sebut. Tapi Nabi diberi peluang. Nabi masa hayat dia ni Nabi diberi peluang untuk tengok Jibril pada rupa paras benar. So masa kita ngaji Nabi terima wahyu kan. Nabi terima wahyu di Gua Hira. Masa tu hak mula-mula tu Nabi tak nampak Jibril sebab hak Jibril peluk dalam gua tu kan. Nabi balik dalam keadaan takut. Tapi masa proses tu, tengah proses Nabi duk menengung, jolo aku ni Nabi. Jolo aku ni Nabi supaya Warakah bin Nawfal rakyat, sepupu Siti Khadijah rakyat. Masa tu lah Nabi gi mari. Akhir sekali Jibril pun panggil Nabi daripada atas langit. Nabi bunyi suara, Nabi tengok kiri kanan tak ada, depan belakang tak ada. Akhir sekali Nabi lenggok tu nampak. Nampak hak tu hak kita panggil disebut dalam kitabnya, dalam hadisnya. Nabi tengok gelak gelemak langit.
Tak nampak langit. Nampak apa? Nampak sayap Jibril. Maka Nabi rebah. Dalam hadis tu Nabi rebah. Bercatok kita panggil. Masa bangun ketar balik pula, selimut pula. Ada kenapa? Kerana besarnya tubuh Jibril alaihissalam. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, langit. Dalam surah An-Najm ni Allah Taala sebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi Allah Taala kata dia tengok pula Jibril kali kedua. Mana? Di sidratil muntaha. Nabi tengok Jibril sana, muka di apa? Atas bumi ni, di Gua Hira tadi. Tapi Nabi tengok sana, maknanya Nabi naik apa kata sana lah. Nabi naik pakai atas. Ayat ni walaupun tidak disebut Mi'raj, ulama kata jelas. Ayat ni adalah nas yang jelas bahawa Nabi sebagaimana surah Al-Isra' tadi, Nabi diisra'kan daripada Masjid Mekah ke Masjid Baitul Maqdis, dan sebagaimana hadis-hadis yang banyak riwayat bahawa daripada Baitul Maqdis Nabi diangkat Mi'raj ke langit. Quran juga sebut bagaimana Rasulullah telah mencapai satu tingkat paling tinggi. Tingkat paling tinggi mana Nabi litah. Nabi Mi'raj kan? Mi'raj ni mana tangga. Apa dah? Isra' ni jalan malam. Mi'raj ni mana tangga. Nabi naik tangga. Nabi naik tangga ke langit. Kita kata Jibril beri tangga ke Nabi, tak cakap ke Nabi. Tak suka cek tangga kita lah. Tangga alai ghaib. Ada alai ghaib. Macam kita orang zaman itu naik pak tinggi, kita kata naik dengan tangga. Bila ni? 100 tahun lepas. 50 tahun lepas orang Malaysia kan. Naik tingkat 10 dengan tangga. Kita naik tangga lain, nama lift. Orang zaman itu mana? Pahal lift kan. Zaman kita lah ni lift. Ada eskalator. Macam-macam jenis. Tapi semua tu bersifat tangga nak naik tempat tinggi. Jadi di alam ghaib ini Nabi diberi Mi'raj bersama Jibril. Jibril naik cara Jibril. Nabi ada kekuatan dia Allah Ta'ala buat untuk naik bersama Jibril. Nabi tak, Allah Ta'ala tak aku tak buat sayap. Ada cerita nak Isra' Nabi ni Allah Ta'ala beri sayap. Ataupun kita panggil Jibril dukung, kau pegang tangan Nabi terbang sekali. Tak. Nabi di Mi'rajkan dan tidak disebut lagu mana cara. Tak apalah, yang pentingnya Nabi beriringan dengan Jibril. Naik. Melepasi bumi lah. Nabi tak sebut cerita bumi jumpa dengan bintang, jumpa dengan bulan. Nabi tak sebut dalam riwayat kan. Cuma Nabi sebut di bawah siapa ke sutuh langit. Kita panggil apa ni? Bumbu langit pertama. Langit pertama ni kalau kita mudah faham kan, antara bumi dengan langit ni, kalau kita panggil langit pertama ni ada malaikat jaga. Tak boleh nak lepas. Dah. Tak boleh nak lepas kecuali kena uji salah dulu. Malaikat tu buka baru boleh masuk. Mana perjalanan para malaikat Allah, hok duk turun naik kan. Menguruskan urusan Allah Taala di muka bumi ni, dia akan sampai kepada tingkat-tingkat di mana dia wisalah buka pintu naik. Kalau kita lah ni ada kad lah. Kalau tak wisalah pun kita panggil lah ni ada kad tu baik. Tak? Kita petik kad kita ataupun kita wisalah jaga pun buka pintu. Macam-macam cara langit. Antara bumi dengan langit pertama ni lah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Antara bumi dengan langit lapis, kita panggil bumbu langit pertama ni, di situlah Allah hiasi dengan lapu-lapu. Lapu-lapu macam kita ni lah. Lapu duk tepek dengan siling ni kan. Ada lapu tu dia turun panjang pakai bawah. Ada. Begitu juga bitai-bitai ni. Dia tak ada apa? Tak ada megang apa. Bitai-bitai. Hak ni lah tempat manusia hari ni. Kita manusia ni Allah Ta'ala beri ilmu. Nak kenal langit. Hari ni masalah lah. Oleh kerana dunia hari ni dikuasai sains oleh orang barat, oleh orang kafir. Sama ada orang barat, orang Jepun, orang Rusia mana, Cina mana. Mereka ni puas semua dah duk mengaji dunia, mengaji bumi ni. Nak tengok langit pula. Jadi Allah Ta'ala buka lah ilmu langit. Keluasan cakrawala ni kita panggil. Terlalu luas, tak boleh nak dibayar. Ya, mau baca baru sebulan yang baca lesok khabar mana. Roket mana hak nak dilepas.
Mereka lepas nak pergi ke planet Marikh. Planet Marikh. Ini hak dekat dengan bumi. Ada bulan siapa dah. Undi bulan ya dah. Ada. Bulan siapa dah. Planet Marikh pula. Bila lepas? Ni bulan lepas. Tak silap boleh baca balik lah lebih kurang. Ni bulan lepas mereka lepas. Tak siapa-siapa. Sehari dua ni baru siapa. Maknanya lamanya perjalanan nak pergi ke planet Marikh. Setakat hak manusia mampu pelepah dia punya roket dia. Dia ikut kajian manusia hak suluh. Dia suluh dengan teleskop. Macam-macam alat lah ni kan. Hak berbentuk teleskop. Suluh. Entah berapa bilion bitai-bitai. Hak kita kaji ni tidak lebih daripada kajian terhadap kita panggil habuk-habuk. Habuk-habuk alam dunia. Tak masuk lagi alam ghaib. Tak masuk lagi alam ghaib. Tapi nak sebutnya Allah Taala kata, aku akak nabimu ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Sejak Jibril dalam hadis tu sebut bahawa Jibril terima arahan Tuhan lapis langit tujuh tu kan. Pak Jibril terima arahan Allah Taala untuk urusan dunia jumpa dengan Nabi Muhammad. Jibril Nabi sebut Jibril turun daripada lapis langit tujuh ni. Tak ada semalam ni apa. Tidak kata break sekejap di RNR ke. Tak ada. Lahzah. Suk terima arahan. Suk juga sapa ke Nabi. Jibril dibuat cahaya. Cahaya pasal mana kita tak tahulah. Ada cahaya yang paling hebat lah. Dalam banyak-banyak cahaya yang kita duk mengaji atas dunia ni. Cahaya dunia pasal ni. Cahaya lampu pasal ni. Cahaya api lagu ni. Cahaya atas langit ni. Oh tak nak oyak dah. Tapi Allah Ta'ala buat Jibril dengan sebaik-baik cahaya lah. Padan dengan dia tubuh dia tu. Jibril. Maka cahaya Jibril tu, kekuatan dia, Dhu mirratin fastawa. Allah Ta'ala sebut, Jibril ni jenis makhluk penuh kekuatan. Penuh tenaga. Dan kita kecek. Kalau kita kecek bak tenaga, tanya ahli sains lah ngaji bak tenaga. Bak power, bak tenaga, energi ni kan. Naik atas langit tu, tak nak bayar lah. Macam-macam jenis gas hak jenis nuklear, hancur bumi, kekuatan tenaga. Hancur bumi ni, bom nuklear. Ada lagi atas pada nuklear. Kalau manusia jumpa, Allah Ta'ala beri manusia ni jumpa, dia guna gas tu untuk menghancurkan bumi ni boleh. Sebab tu hari ni, kalau kita kecek bak khiamat, mungkin dulu orang Islam percaya khiamat ni, orang kafir tak percaya. Tapi lah ni, orang kafir pun dia percaya. Bumi ni hancur. Dia kata pelik apa bumi ni hancur? Sebab kita tengok di Lubnan baru ni kan. Lubnan berapa bulan? 6 bulan lepas aku. Hancur bandar Lubnan. Dengan sebab bom. Itu tidak bom nuklear lagi kan. Jadi dia kata manusia ni jumpa macam-macam jenis kakak. Kita panggil apa? Dia panggil gas ni. Hak begitu kuat tenaga dia yang boleh menghancurkan bumi. Jadi tu sikit baru tu heavy untuk manusia kena tenaga ni. Jadi dalam banyak-banyak tenaga ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran Dhi mirratin fastawa. Allah Ta'ala sebut Jibril ni mempunyai kekuatan yang amat dahsyat. Allah Ta'ala beri pada Jibril. Maka Jibril itulah hak mari jumpa Rasulullah SAW akak Nabi naik ke langit. Nama nak sebut cerita lerai kan? Cerita hak Nabi, hak kita boleh faham perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah jumpa Allah Taala. Untuk ambil kita panggil semaya 5 waktu kita ngaji. Jadi sekarang ni mana kita boleh apa tujuan Allah Taala kita panggil buat cerita Isra ni. Bila kita faham kita panggil ini perjalanan Nabi dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam masa semalam ni. Kita tak usah tanya lah apa malam, apa tidak sejam, apa tidak seminit. Daripada boleh berlaku. Boleh berlaku kalau Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala sebut malam tu kerana nak membesarkan cerita malam. Nak memudahkan kita faham. Kalau Tuhan Allah Ta'ala raya, aku ajak Muhammad gilang dalam masa sesaat. Payah kita nak dalam masa saat. Lepas tu Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka. Lagu mana saat?
Payah nak faham. Allah Ta'ala mudah dengan cara tu ya. Allah Ta'ala kata lailan. Dalam satu malam. Dalam satu malam tu, belakang Nabi tengok. Segala ilmu aku nak ayat ke Muhammad, aku beri belakang. Yaptinya, ini adalah satu malam di mana Allah Ta'ala beri hadiah pada Nabi. Yang Allah Ta'ala tak beri kepada Nabi-Nabi lain. Walaupun Nabi-Nabi lain penuh dengan hadiah, anugerah macam-macam kelebihan pada seorang Nabi, tapi kita tak jumpa bila kita baca cerita Nabi dalam Quran, Nabi ayat satu hadiah kepada para Nabi atas dunia mengatasi hadiah yang Allah Ta'ala beri pada Rasulullah dengan mukjizat Isra' dan Mi'raj. Selain daripada cerita Quran lah, mukjizat Quran itu satu hal kan. Bapa? Daripada kerana cerita dia nya, kalau kita balik awal cerita ni, Amos sebut tamik belakang sikit. Nabi diberi hadiah ni kerana Nabi pada masa tu terlalu sedih. Sifat Nabi seorang manusia. Amos sebut saat ni kan? Kita sebut awal tadi bahawa Allah Ta'ala ni dalam kehidupan Nabi ni dia jaga Nabi, tapi dia tak jaga Nabi dengan senang. Senang seumur hidup Nabi. Dakwah kak masuk 10 orang masuk Islam. Ada. Esok kat Nabi ubah cara dakwah, beki dakwah cara ni 1000 orang masuk Islam. Suka semua cerita dakwah. Allah Ta'ala tak buat lagu tu kan. Bahkan Nabi nak boleh seorang mengucap, perlu pelah kita panggil. Menengu, bangun malam, berdoa, begini. Seorang masuk Islam. Ada. Bahaya. Akhir sekali cerita Nabi 10 tahun. Ataupun 11 tahun lebih kurang sebelum Isra' Mi'raj ni. Berlaku sebelum Nabi hijrah kan. Setahun lebih sebelum Nabi hijrah ni. Peristiwa Isra' ni. 10 tahun Nabi berdakwah ni. Siapa kepada kemuncak Nabi tak gerak dah nak tangguh. Musibah yang terlalu hebat Allah Ta'ala buat. Macam-macam ujian. Dah. Kalau kita baca banyak ujian Nabi kan. Pertama, bila Nabi start berdakwah tu kena uji dah. Nak sumpah. Nabi ni kena sumpah ke pot dara. Pot dara apa sejenis celaka. Abu Lahab tu kan. Sebelum Allah Ta'ala sumpah tu kan. Tabbat yada abi lahabin watab. Celakalah Abu Lahab kan. Belum Allah Ta'ala waktu ni Abu Lahab dulu sumpah Nabi. Nabi ajak kita panggil buat jamu kan. Jamu ahli keluarga di rumah. Tak ada Nabi kecek tu. Tabballaka ya Muhammad. Celakamu ya Muhammad. Mu ingat aku tak tahu kamu panggil apa. Bukan mari nak jamu, mari nak syarah hakmu tu. Mari nak syarah hakmu nak peruduh Tuhan kami. Tak situ Nabi pun tahu. Kalau setara adik-beradik, anak-beranak pulawai aku Nabi boleh bayar lagu mana kalau dia nak kecek hak Islam ni depan Kaabah. Nabi boleh bayar penentangnya. Tak mari lagi Abu Jahal. Tak mari lagi pala haliyah besar-besar ni. Ni Abu Lahab seorang pun tak cakap dan nak ada pot darah seorang. Lepas pada tu berlakulah. Termasuklah kita ngaji kan antara hak besar Nabi dengan pengikut dia, dengan turunnya dia, dengan kabilah dia, Quraisy ni. Apa ni Abdul Muttalib punya jalur kita panggil. Kena pulau 3 tahun. Siapa tak boleh makan. Tak boleh makan kenapa? Kerana nak beli tak boleh. Tak laku duit. Nak bening. Nak kahwin tak boleh. Kenapa? Tak boleh ni. Akhir kali pasal pergi ke Bira. Apa ni? Bira lereng-lereng bukit cari makan ni. Daun-daun kita panggil susah. Selama 3 tahun. Siapa Allah Ta'ala tunjuk. Siapa masuk Allah Ta'ala nak tamat, Allah Ta'ala tunjukkan perjanjian awak digantung di atas Kaabah tu. Pokok Quraisy berjanji nak kena ke Nabi ni. Allah Ta'ala beri ataula, atanana gi makan. Ya. Lagi makan. Bila orang Quraisy tengok ni. Tak ada lagi di Kaabah ni anak-anak mari serai. Tiba-tiba dia mari serai ni tanda apa? Tanda Tuhan marah. Tuhan Kaabah ni marah. Tak betul dah kita buat pada Muhammad dengan pengikut-pengikut dia. Masa tu ditarik balik lah. Sekatan tu ditarik balik kita panggil. Sanction ditarik balik. Berlaku pada Nabi. Duk tak lama panjang cerita banyak-banyak ialah kematian 2 orang kanan dia kan. Kematian pak saudara dia. Lepas pada tu teruk lagi kematian isteri dia sendiri Siti Khadijah. Sedih Nabi kan. Sedih Nabi. Siapa Nabi akhir sekali. Nabi ayat tak ada. Aku dulu orang Quraisy jahat setara mana pun tak berani nak sentuh aku. Kerana pot darah ada. Pot darah ni ketua kan. Walaupun pot darah ni tak masuk Islam tapi dia backup. Di HPP kita panggil.
Lah ni dah kalau dah lepas di HPP backup kuat. Macam di AP hok pas lah ni. Kita pun heran. Halah orang pas ni. Gagah di HPP. Dia yang tak masuk Islam tapi dia saya kau Islam, saya kau pas ni. Ada dia boleh kecek bab istiqamah. Orang pas seludar, orang pas ni lah berapa kerat orang pas ni seludar lari boleh nampak pelik sikit lari dia pada pas. Jadi ada tu hewak lagu tu. Dulu siapa lah ni ada orang bukan Islam yang Tuhan tunjuk dia kecantikan Islam jadi dia saya, dia sanggup pertahan. Kalau umat Nabi Muhammad ni bermula daripada pak saudara Abu Talib. Tiba-tiba Abu Talib mati dalam keadaan kufur dan Nabi boleh tahu, Nabi boleh bayar. Tak ada dah lah kekuatan sebahagian kekuatan duniawi lah kita panggil, kekuatan zahir ni hilang. Tak lama je, berapa bulan je mati pula. Orang kanan dia, hok paling kanan lagi iaitu Siti Khadijah. Pak Nabi kita panggil ngadu balik rumah. Kita letis sama apa balik rumah jadi segar. Kan? Kenapa bini ada, anak-anak ada. Tambah-tambah bini hok kita panggil hok jenis kita panggil perjuangan. Tiba-tiba meninggal dunia. Sedih Nabi. Dalam sedih atas rumah tu rumah kau sedih. Sedih lagi kenapa? Terpaksa menanggung segala-gala. Akhir sekali Nabi pergi ke Taif. Kan? Nabi tak erti dah. Mari idea. Nabi mikir cerdik Nabi ni. Nabi mikir untuk aku mana kalau aku ayat Islam aku ni luar. Manalah tahu Allah Ta'ala nak buka luar dulu. Maka Nabi pergi ke Taif. Apa tak ada siapa, tak ada masuk bandar Taif. Kena tagur. Nabi kena tagur kan. Lempar dengan batu. Berdarah Nabi. Tak pernah berlaku Nabi berdarah Mekah ni. Pergi luar kena berdarah. Balik Nabi. Sedih. Dalam sedih itulah tuan-tuan semua. Allah Ta'ala apa ni? Beri hiburan pada Nabi. Beri hiburan pada Rasul. Dia panggil orang Arab apa ni bahasa panggil tasliyah. Tasliyah maknanya hiburan. Beri hiburan supaya Nabi segar. Menanggung segala kesusahan. Kalau kita fikirlah, apa semua. Nabi sedih ni buat apa? Buat apa yang Nabi dijawab pada kerana Nabi tak boleh hak dia nak. Gapo hak Nabi nak? Apa semua bila Nabi berdakwah ni gapo nombor satu Nabi nak? Selain daripada redha Allah atas dunia ni. Tak ada. Hak Nabi nak ialah orang Mekah tu masuk Islam. Tak gitu kan? Hari-hari Nabi duk mikir nak suruh orang Mekah ni terima Islam. Kerana Nabi tahu bahawa kalau tak terima Islam neraka. Awal-awal ni kata. Apa ni? Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Ayat tamun. Hak lepas Iqra kan? Lepas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Duk tak lama tu ayat. Ayat surah Al-Muddathir. Ulama sebut ada bahas sikit. Dan makna dia? Hei orang selimut, hei Muhammad, kum bangun, boleh duk selimutnya. Ada boleh duk selimutnya, boleh duk takut, boleh duk kita panggil duk gimai-gimai ya ke. Dak. Tidak pesen Nabi duk dalam selimut. Tidak pesen Nabi duk dalam rumah. Mu kena bangun tubik rumah fa'anzir. Mu kena wi peringatan. Peringatan gapo? Neraka. Berimeh pada Allah, kalau tidak neraka. Allah Taala murka. Start daripada situ Nabi tak erat kan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi nak wi peringatan lagu mana? Allah Taala turun ayat pula. Hei Muhammad, mustaq dulu dengan anak beranakmu. Sebab tu Nabi panggil tu buat jamu kan. Cara Nabi nak pikat anak beranak dia tu, waris-waris sepupu pak dara ni Nabi panggil makan dulu. Hak tak jadi mula-mula tu. Hak Abu Lahab pergi kaca tu kan. Jadi kita nak sebutnya dalam pada Nabi, kebahagiaan Nabi paling besar ialah anak buah dia masuk Islam belaka. Lalu Nabi sedih. Sabar Nabi, akhir sekali tak nak tanggung. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi kan. Kita baca surah Kahfi hari Jumaat. Mungkin Muhammad pon nak kerak tekak, pon nak cekik tekak, pon nak bunuh diri. Kenapa? Kerana selalu berharap bahawa mereka ni masuk Islam. Tapi tak berlaku. Bila Allah Ta'ala tengok Nabi dia, Allah Ta'ala yang maha tahu, maha mendengar, maha melihat ni tahu bahawa Nabi ni siapa kemucuk dah, kita panggil rapat dinding. Dah, rapat dinding dah, tahu nak pergi mana dah.
tekanan hidup Nabi ni, tak tahu nak mikir lagu mana nak suruh masuk Islam. Duduk dalam orang tolak, pergi luar orang tolak. Maka Allah Ta'ala pun wilah pelepasan pada Nabi, hiburan untuk menghidupkan Nabi. Kalau kita mikir kalau kita mikir cara kita lah, apa dia hiburan terbaik untuk Nabi? Jawapan dia masuk Islam lah. Allah Ta'ala jadikan beberapa individu hak Nabi saya tu masuk Islam. Barulah Nabi segar baru Nabi segar. Bahagia. Lama kena duduk tunggu lama tak jadi. Kau lawan. Tapi Allah Ta'ala tidak lagu tu. Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah satu hiburan yang lebih hebat daripada tu. Apa dia? Hei Muhammad, aku nak ajakmu kenal aku lebih dekat. Tu. Kebahagiaan manusia bukan pada ahli keluarga. Bukan pada dapat benda hak kita nak. Walaupun benda hak kita nak ni bagi agama. Kebahagiaan sebenar ialah Allah Ta'ala buka pintu lepas sosok untuk kita kohorkat dengan dia. Pada masa tu nak cari kemuncak hiburan tak ada dah. Kan kita baca hadis Nabi kan? Baca hadis Nabi, kita baca kata-kata ulama. Nabi Ibrahim ni, dia jadi Nabi, dia ni imam. Allah Ta'ala latih dia jadi imam seluruh dunia kan? Inni ja'iluka linnasi imama. Hei Ibrahim, aku latih menjadi tu imam atas dunia. Mungkin tu imam masa tu imam tak pakai mak untuk umat manusia. Menjadi imam Nabi ni. Tapi Nabi Ibrahim bila dia tengok belakang, tak ada orang. Tu imam gana, tu makmum tak ada. Berapa orang hak beriman dengan Nabi Ibrahim? Jawab dia tak ada. Berapa kerak Nabi? Anak dia, isteri dia, hak lain semua kufur. Tapi Nabi Ibrahim tak heran. Kenapa? Kerana walaupun tak ada orang ikut dia sebagaimana hak dia nak, kalau boleh semua Namrud masuk Islam, tapi Nabi Ibrahim bahagia hidup atas dunia tanpa tok makmum. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim boleh nikmat yang paling besar, yang menyebabkan Nabi kita alaihissalam, tok kita ni tak heran gapo nak berlaku atas dunia. Gapo dia? Dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Tuhan makbul hak dia nak. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingat cerita dalam surah Baqarah kan? Ingat tak? Hei Muhammad, ingat cerita tukmu Nabi Ibrahim ketika mana tukmu Nabi Ibrahim ngadu ke Tuhan, berdoa. Ya Allah, lama dah aku duk ngajar orang bahawa mati hidup balik, mati hidup balik. Mati ni jumpa mu dalam lubang kubur. Tapi dah lah orang tak beriman. Aku sendiri duk ngajar, aku tak tahu lagu mana hidup orang mati. Kalau aku tahu orang mati jadi hidup. Hidup kan? Beranak hidup. Lepas hidup mati, lepas mati tak ada lah. Orang lain pula hidupnya. Tapi aku dah ajar orang, bila mati hidup balik. Aku sendiri tak aja tengok. Ya Allah, aku nak minta lah malam ni. Tak tahu cerita malam aku siap kan. Nabi Ibrahim doa. Aku nak minta sekali, tunjuk gak sekali depan mata aku nak tengok mu hidup hak mati. Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min. Ibrahim, ada kalau kita Kelantan lah. Ibrahim, mu ni tak beriman lagi ke? Kalau kita kajak Kelantan, mu ni kafir ke Ibrahim? Langsung lagi bahasa Kelantan kalau kita kecek sama-sama kita. Ada sayang kita kecek pelik sore ke? Kalau kita marah, mu ni pun kafir kecek. Ada. Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min. Ibrahim, mu tak beriman lagi ke? Sampai kat mu minta benda hak orang lain tak minta. Mu kenal aku dah. Percaya pada aku Tuhanmu, mu nabi aku. Tiba-tiba mu minta barang hak kita panggil aku tak pernah ajar minta lagu ni. Tunggulah mu mati dulu, tengoklah hidup ke tak. Cukup dengan yakin. Tapi Nabi Ibrahim jawab, cepat-cepat Nabi Ibrahim jawab. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tuhan, tidak lagu tu. Bala di mana dok. Tidak lagu tu. Tapi aku minta ni kerana nak suruh kau segar iman aku. Nak suruh aku ni kau tenang. Dengan cerita dunia ni orang tak terima dakwah aku macam-macam masalah. Tuhan wilah pada aku kebahagiaan sebelum aku masuk lubang kubur. Sebelum aku jumpa mu hak sebenar. Apa dia? Aku nak tahu lebih hawa kuasa mu hak musibah. Hak musibah nak tunjuk di lubang kubur. So ya tu aku nak minta sikit ya. Bukannya payah. Apa dia? Kuasa mu hidup sikit mati. Allah Ta'ala pun layan. Layan ni maha tu apa semua. Allah Ta'ala tak beri pada nabi-nabi lain. Adalah cerita-cerita nabi lebih kan. Tapi hak ni qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik
thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Ginilah Ibrahim. Cerita 4 ekor burung tu kan. Pendek cerita kan. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung sembelih. Pas sembelih kat cicah daging dia tu capur sekali, gau, giltak di 4 buti bukit. Lepas tu mu mari tempat mu panggil balik. Bila panggil ya'ti naka sa'ya. Mu akan tengok dan Nabi Ibrahim buat tengok sungguh. Daging burung tu mari tu dia catung balik. Bergerak akhir sekali hidup. Jadi ayat Allah Ta'ala buhruh dia di burung tersebut. Nabi Ibrahim boleh satu cerita alai ghaib. Allah Ta'ala tunjuk kan. Segar Nabi Ibrahim. Tak heran Boleh jelas. Hak Tuhan sifat Tuhan tunjuk dia. Tuhan semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ni bila dia sedih dalam kepala kita kak tak apalah Muhammad esok mungkin dakwah mu akan tengok 10 orang masuk Islam. Lusa mungkin dakwah mu akan tengok 100 orang masuk Islam. Dak cerita hak masuk Islam ni bila 7-8 tahun ke dia. Nabi pergi Mekah, Nabi pergi Madinah lepas tu kan masuk Islam lah, sukalah Nabi. Tapi hak Mekah duk lawan Nabi. Perang apa kali perang dengan anak daron. Berapa kali perang dengan sepupu dia. Lepas perang. Nak boleh kau siapa ajak Nabi nak suruh orang Mekah ni berimeh bila? Lepas Fathu Makkah. Lepas buka kota Mekah barulah berimeh. Lamanya nak boleh hak Nabi berajak. Tapi sebelum hak boleh ni Allah Ta'ala beri hadiah hak daripada Allah. Apa dia? Allah Ta'ala beri peristiwa Isra. Nabi diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk masuk alam ghaib. Mudah faham kan? Lama ni kita ni duduk alam purung. Bumi-bumi ni ibarat purung. Pok katak bawah purung. Nak kata kita katak muka dia kan? Tapi orang Melayu kata, mun sepok katak bawah purung. Kenapa? Tak kenal belakang. Kenal kata baru so ya. Kau legan tak kenal, kau lupa tak kenal, goni tak kenal. Duduk 60 tahun duduk kata baru ya. Orang Melayu kata purung bawah katak. Sebenarnya purung bawah katak. Katak bawah purung. Sebenarnya hak sebenar katak bawah purung ni orang tak kenal Tuhan. Kenapa dia kenal dunia? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Pokok kafir ni hanya tahu hak zahir atas dunia. Hak zahir dunia lah apa. Tapi akhirat sebuti habuk tak kenal. Nabi mai ayat pekak telinga. Ni pokok kafir. Dunia ni apa? Dunia ni purung. Kenapa? Kerana bila Muhammad mai aku nak tunjuk kamu bahawa dunia ni purung. Purung ni orang hak lain hamba tak faham ni orang luar. Tempurung dah purung. Tempurung ni purungnya tu kan. Aku nak buka sikit lubang. Lubang poteknya hak atas tu kan. Pak umutnya tu buka. Buka tu masuk cahaya kan. Cahaya dalam purung. Katak pun khabar. Ada lagi bagian luar tu. Ada seolah gitu. Jadi Nabi ni dia buka alam ghaib. Maka perjalanan Nabi daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa ni jadi mudah. Naik pelang. Amus cerita sebut cerita langit ni kan. Nak siapa aku bumbu langit pertama tu hak Pak Nabi dengan Jibril wisalah jumpa Nabi Adam tu kan. Tuk Nabi Adam tu. Kalau hari ni kita lacar roket, nebula perjalanan baru sampai planet Marikh. Kena ambil masa beribu berjuta tahun lagi. Kalau manusia nak jalan. Cuma dia ni suluh nampak dah. Suluh dengan teleskop tu kan. Nampak wah lita alam semesta ni. Tapi tak jumpa ujung lagi. Dan memang ujung tu tak ada. Tak akan nampak oleh manusia. Kenapa ujung ni di alam ghaib. Alam ghaib. Kita ni duk kena alam zahir. Kita panggil alam jisim je. Alam ghaib ni banyak. Makhluk daripada cahaya. Kita lah ni Allah Ta'ala manusia lah ni Allah Ta'ala maklumat sikit mengenai alam hak tidak jisim ni, cahaya. Lah ni kan je 3D, 4D, gapo D lagi ni kan. Hak kita panggil kok sains, kok komputer ni kan. Internet ni macam-macam. Kita orang boleh suluh jadi menata suluh. Cahaya tu dia boleh jadi menata jadi barang. Dulu orang nak buat binatang, nak buat lukisan kena barang lah. Kena lukisan, lah ni dia main dengan cahaya ya, boleh buat kotak, boleh buat gini kan. Sedikit maklumat Allah Ta'ala bagi, kan? Untuk nak beritahu bahawa makhluk Tuhan ni
Bukan hanya dengan tanah, dengan air. Sebagaimana mu tengok hari ni. Ada makhluk Tuhan buat dengan api. Tuhan buat dengan cahaya. Dan kehidupan dia ni, di hari akhirat kelak ni macam-macam lagi Tuhan buat makhluk. Macam kita ngaji ni kan. Bila Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ma zaghal basar wa ma tawa. Maka Nabi tengoklah kejadian makhluk Tuhan. Kehidupan makhluk Tuhan langit. Apa dia? Antaranya ialah Nabi sebut. Nabi jumpa aku masuk ke langit kena ke? Jumpa dengan langit kena, langit 7. Nabi Ibrahim duduk sandar di Baitul Ma'mur, kan? Sandar di Baitul Ma'mur. Lagu mana Nabi Ibrahim duduk sandar istinad di Baitul Ma'mur. Dia kata Baitul Ma'mur ni supaya Kaabah lah, Kaabah langit, pak malaikat. Jadi malaikat dia akan masuk. Dia akan masuk dalam Baitul Ma'mur tu 70,000 sehari. 70,000 orang malaikat sehari masuk. Bila dia masuk tu dia tak mari dah. Malaikat lain mari. Kalau kita pergi buat haji kat pergi sekali tu ya, tak boleh pergi dah Mekah. Mu gidah kan? Bawa orang lain pula mari Mekah. Malaikat ni hari-hari 70,000. Nak ayatnya entah berapa bilion malaikat. Siapa malaikat? Malaikat ni makhluk Tuhan, tidak buat dengan tanah. Malaikat buat dengan cahaya. Maknanya Nabi sedang melihat makhluk-makhluk Tuhan langit dengan kehidupan cahaya. Dan dia sampai di Sidratul Muntaha, Allah Taala kata, "Faghasyaha ma ghasya." Tuhan selubungi Sidratul Muntaha dengan selubungi yang Nabi royak. Lawalah. Kalau kita bahasa Kelantan tak? Allah lawalah. Tak ada bahasa boleh royak betapa cantiknya kejadian aku tengok depan mata aku. Kita panggil permainan cahaya lah. Sebab Nabi ada hadis sebut, mu tengok Tuhan kata aku tengok cahaya. Atas langit Nabi kata aku boleh royaknya cahaya. Ceritanya cahaya. Kenapa tu? Jadi mana cahaya langit tu, hak kita ketemu oleh syurga kalau kita masuk syurga insya-Allah. Tauhid Islam. Pelik Nabi kata. Jadi ini alam ghaib yang dibuka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj. Untuk nak sebut bahawa kehidupan sebenar ialah kehidupan cahaya ya orang mukmin. Sebab itulah agama Islam ni diperkenalkan oleh Allah Taala dalam Quran cahaya. Gapo-gapo cahaya? Was-salatu nurun. Bila Nabi naik lapis langit 7 tu Allah Taala hadiah ke Nabi semaya, kan? Semaya 5 waktu. Gapo semaya? Semaya hak qiyam, rukuk, sujud ni. Ni cahaya. Tak? Nabi kata semaya ni cahaya. Bukan cahaya lampu ni, hak pecah ni. Tak? Cahaya sebenar ialah cahaya mu semaya. Bila mu semaya, mu akan boleh cahaya. Dia memang orang semaya dia boleh cahaya lah. Kalau semaya betul lah, semaya orang munafik tak boleh. Orang beriman dia semaya dengan khusyuk. Baru dia rasa cahaya. Was-sabru diya'un. Sabar menghadapi musibah. Nabi kata sabar pun cahaya juga. Sabar tu cahaya tari. Semaya cahaya boleh, tak panas. Sabar ni cahaya hak panas, cahaya tari. Oh sabar kan, sabar jadi panas lah. Kenapa? Berlawan dengan musibah. Ulama kita sebut, ngesu amun nak sebut, tak ada. Nabi dah masuk. Tersak 35 ni kan. Kita sudah enggak ni? Apa ni Allah Taala sebut dalam Quran? Dalam banyak-banyak tafsir ni hak menariknya Allah Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri. Ada 2 ayat bis-sabri was-salah. Hei orang beriman minta tolong dengan Tuhanmu dengan sabar dengan semaya. Sabar dengan semaya. Jadi ulama kita kaji apa 2 ni. Dalam banyak-banyak hak dia syarah tu hak menarik, antara hak menarik ialah dia kata sabar ni maknanya mu terpaksa tahan diri mu, terima hakikat mu tak boleh benda hak mu nak. Betul tak? Kita kena sabarlah. Kita nak duit banyak. Kita nak duit banyak. Duduk tengah handphone duit, orang curi duit. Tak belagang lalu. Cakap nak suruh orang lah. Ada. Itu maknanya antara sabar contoh dia. Kita nak duit banyak. Tiba-tiba duit orang kita simpan ni orang curi. Sakit hati. Tapi sakit hati nak lagu mana? Sabarlah. Sabar ni maknanya kita tahan diri, terima hakikat, hak benda hak kita nak tu Tuhan tak uri. Kosong jiwa kita. Dalam dada kita tak nak duit banyak. Kalau aku ada duit banyak segar. Kalau aku boleh jadi tu orang mabuk politik ni jadi tak okey.
Tiba-tiba tanya dia, tak naik nama. Sabar. Kenapa hati duk sipar nak jadi YB? Hati duk sipar nak jadi Perdana Menteri. Duk sipar. Banyak orang gila lah ni main politik. Hak mabuk kuasa. Okay? Hak mabuk duit, gila cara mabuk duit. Hak mabuk tina, gila cara tina. Kosong jiwa. Kenapa? Kerana tina tu boleh kau tak boleh kat aku. Aku 10 tahun, je umur 10 tahun duk sipar. Duk sipar nak ngarak dengan tina ni. Apa boleh kau orang? Boleh kau orang pula hak uduh sekali. Aku lawas sekali. Sipar kita. Kosong jiwa. Dia kata kosong jiwa kerana kita sabar ni kena diisi, tidak dia penuh. Kita nak masuk duit, nak masuk orang tina, kita kena nak masuk kuasa, tapi tak boleh. Maka kita pun terima hakikat. Terima dah hakikat, tapi jiwa masih lagi tak tenang. Kenapa? Kosong lagi jiwa. Pas lagu mana? Tuhan pun kata, mu minta tolong aku bis sabri, mu sabar, terima hakikat, wassalah. Dia semaya. Semaya ni apa? Semaya ni cahaya. Semaya ni zikrullah, aqimis salata li zikri. Maka Tuhan kata, mu sabar, dia mengambil semaya. Nampak tu? Bila mari musibah, sabar. Kemudian tak tenang lagi sabar ni, kita pasal belawai. Kita boleh faham dah kita sabar. Allah, nak telucuk, nak tubik mulut, nak nyupah. Nak nyupah tak sih? Kalau aku supah hilang pala. Break. Lepas tu nak supah pula. Allah. Akhir sekali Tuhan kata tak lesah. Lesah lagu mana? Mengambil semaya. Lepas tu musmaya. Bila musmaya, mengisi tubuh mu hak kosong tak ada, hak tak boleh duit, tak boleh harta, tak boleh kuasa tadi, mu masuk cahaya. Ataupun paling mudah, mu masuk zikrullah, aqimis salata li zikri. Daripada mu ingat aku harta, baiklah mu ingat masuk tubuh, masuk aku, masuk zikrullah dalam tubuh aku. Jadi orang hak ngadak musibah tu apa semua, dia pergi dua ni. Ngesuk kita nak sebutnya, Nabi berhadapan kesusahan di atas muka bumi. Sabar. Akhir sekali Tuhan nak sempurnakan kesabaran Nabi. Dia akak Nabi langit. Dia semaya 5 waktu. Hei Muhammad, mu turun, mu start semaya 5 waktu. Pada masa tu kesabaranmu jadi sempurna. Sabrun jamilun. Sabar yang penuh tenang. Mula-mula sabar ni teragak-agak. Tapi sampai masa sabar jadi tenang. Comel sabar. Lagu mana comel sabar? Bila mu gisi lepas sabar tu dengan semaya. Maka waju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi kata tenang hidup aku atas dunia dengan sebab Allah Ta'ala aku semaya 5 waktu. Ini tu apa semua cerita khulasah secara rekah Isra' Mi'raj. Kan nak syarah panjang lah. Ada. Kita berhenti kat tu lah dulu insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.